Baik, Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Kembali kita hari ini dalam satu sesi khas ya, bersama tetamu jemputan saya Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah, seorang peguam yang saya cukup segani dan yang telah memberi banyak nasihat, tunjuk ajar dan membantu kita memahami isu-isu semasa perundangan perlembagaan. Ya, apa khabar Tuan Hanif? Alhamdulillah sihat. Saudara Regi sudah, kalau nak ikutkan pepatah muda, sudah setahun kita tak bersiaran. Ya. Ya, banyak dugaan di pihak saya dan saya kira Tuan Hanif juga telah banyak bertungkus lumus ya masa pilihan raya dan bolehlah ada masa untuk berehat sedikit kan. Kemudian ada Piala Dunia. Ya. Baik, saudara-saudari, sebenarnya saya baru saja kebelakangan ini kembali ke Lembah Kelang dan orang pertama yang saya adakan sesi selepas kembali ialah Tuan Hanif. Bila saya ada di Lembah Kelang, saya cari Tuan Hanif. Ya. Jadi Tuan Hanif, hari ini kita nak membicarakan isu yang baru-baru ini menjadi perhatian ramai. Baik. Iaitu isu Perdana Menteri bukan Melayu. Baik. Untuk memberi konteks ya, saudara-saudari mungkin ingat ya, saudara Lim Kit Siang dalam satu penulisan dia di blog Lim Kit Siang telah memberi bayangan, saya kira, bahawa mungkin di masa hadapan, bukan masa Lim Kit Siang, bukan masa anak Lim Kit Siang, tapi mungkin very far in the future, ada kemungkinan ada Perdana Menteri atau boleh ada Perdana Menteri bukan Melayu. Now, saya telah membicarakan perkara ini bersama anda. Itu peribadi saya. Tapi hari ini kita berada di sini untuk merungkai isu ini dari sudut perundangan dan perlembagaan. Lebih-lebih lagi memandangkan dalam penulisan Lim Kit Siang, beliau ada sentuh isu perlembagaan. Okey. Jadi soalan saya kepada Tuan Hanif, mungkinkah, terus straight to the point, mungkinkah Malaysia ada Perdana Menteri bukan Melayu? Silakan. Jawapan mudahnya bukan mungkin atau tak mungkin. Jawapan mudahnya adalah boleh. Pertama sekali, kita kena tengok peruntukan perlembagaan. Peruntukan perlembagaan yang dirujuk oleh pemimpin politik veteran Lim Kit Siang adalah betul, iaitu perkara 43 Pasal 7. Pasal 7 ni dia mengatakan apakah dia kriteria ataupun syarat-syarat rakyat Malaysia yang boleh menjadi Perdana Menteri. Dan syarat yang dinyatakan cuma satu, iaitu dia mestilah warga negara Malaysia dari bentuk operasi undang-undang, iaitu bentuk yang utama. Kalau dia menjadi rakyat Malaysia melalui permohonan by way of registration, dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Ataupun kalau dia menjadi rakyat Malaysia melalui proses naturalisasi pun tidak boleh jadi Perdana Menteri. So satu-satunya cara, dia mestilah rakyat secara asal mengikut operation of law yang dinyatakan dalam perlembagaan. So itu sahaja syarat yang ada. Tidak ada syarat tersurat yang dinyatakan seseorang Perdana Menteri wajib seorang yang beragama Islam maupun Melayu. Tidak dinyatakan. So dari sudut perlembagaan yang tersurat, peruntukan bertulis, ya, sesiapa rakyat Malaysia yang menjadi rakyat melalui operasi perundangan perlembagaan boleh menjadi Perdana Menteri tanpa mengira agama ataupun bangsa. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Bila kita baca perlembagaan, ada yang tersurat secara jelas, tapi kita perlu membaca peruntukan-peruntukan lain yang berkait rapat dengan isu ini. Apakah peruntukan perlembagaan lain yang berkait rapat dengan perkara ini? Iaitu, siapa yang berlantik Perdana Menteri? Perdana Menteri tidak dipilih oleh rakyat. Kita pergi ke peti undi semasa pilihan raya untuk memilih calon wakil rakyat kita. Dan apabila kesemua 222 calon sudah pun dipilih,
maka proses pembentukan kerajaan berlaku. Tetapi pada masa proses pembentukan kerajaan berlaku, kerajaan ataupun tunggak utama kerajaan iaitu Perdana Menteri akan dilantik oleh kebawah duli yang di-Pertuan Agong, bukan rakyat. Di bawah perkara 43 pasal 2 dalam kurungan A kecil, iaitu sesiapa yang dalam hemah bagi dia tuanku mempunyai sokongan majoriti di parlimen. Jadi walaupun seorang yang bukan Melayu, bukan Islam, boleh menjadi Perdana Menteri, tetapi yang menentukan sama ada orang itu akan dilantik atau tidak adalah Agong. Dan di sini budi bicara mutlak untuk melantik Perdana Menteri adalah budi bicara mutlak Agong. Itu pula perkara 40 pasal 2A. Budi bicara mutlak bermaksud kebawah duli yang di-Pertuan Agong tidak perlu merujuk kepada sesiapa sahaja. Baginda tuanku tidak perlu meminta nasihat sesiapa. Dia yang putuskan pelantikan Perdana Menteri secara peribadi sebagai Agong. Sebab itu, apabila Sheraton Move berlaku pada tahun 2020, proses pelantikan Perdana Menteri ke-8 telah ditentukan oleh Agong sendiri, di mana dia telah berjumpa dengan 222 orang di istana, bertanyakan pendapat, dia berjumpa dengan Majlis Raja-Raja dan beberapa proses lanjutan yang telah dibuat sebelum dia mengarahkan pihak tertentu untuk membawa sokongan majoriti pada hari Jumaat 26 hari bulan Februari pada masa itu, dan telah dilantik Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adakah dia perlu mengambil nasihat sesiapa? Tidak. Peguam negara cuma akan memberitahu proses perundangan dan perlembagaan, tapi dia tidak boleh memberi nasihat siapa yang menjadi Perdana Menteri. So, apa yang saya maksudkan adalah sekiranya pada hemah baginda tuanku, sekiranya perkara itu berlaku, yakni dalam satu wawancara, salah satu penjelasan saya telah mengambil contoh, sekiranya parti X menang pilihan raya pada tahun 2050 dan pemimpinnya, ketua parti itu adalah bukan Islam, bukan Melayu, maka dia boleh menjadi Perdana Menteri. Tetapi sama ada dia akan dilantik atau tidak adalah untuk Agong tentukan. So kalau dalam hemah baginda tuanku, dia berpendapat walaupun parti X menang 90 kerusi daripada 222 bersama dengan sekutu-sekutu mereka ataupun gabungan mereka mendapat bentuk kerajaan majoriti, walaupun dia adalah ketua parti yang bukan Melayu, bukan Islam, kalau baginda tuanku percaya dia tidak akan memperolehi sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat yang mewakili rakyat. Dan kalau baginda tuanku percaya orang tersebut tidak akan mendapat keyakinan daripada rakyat, maka dia boleh tidak memilih ketua parti itu. Dan contoh bukan ketua parti dipilih sebagai Perdana Menteri, kita sudah ada. Perdana Menteri kita yang ke-9, Ismail Sabri, bukan Presiden Parti, bukan timbalan Presiden Parti, salah seorang daripada naib Presiden Parti tersebut. Jadi ada dua perkara di sini. Ya, seorang yang bukan Melayu, bukan Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Tapi adakah ini bermaksud dia mesti jadi Perdana Menteri kalau parti dia menang? Jawapannya tidak. Tidak mesti. Tertakluk kepada budi bicara mutlak ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Dan bila baginda tuanku membuat keputusan untuk tidak melantik di atas kepercayaan belum sampai masanya masyarakat Malaysia boleh menerima seorang yang bukan Melayu atau bukan Islam, jangan pula rakyat tafsirkannya seolah-olah Agong bermain politik. Tidak. Sebab itu adalah budi bicara mutlak baginda tuanku. Sebab pada masa yang sama, apa yang sebenarnya menjadi kegusaran sejumlah majoriti rakyat Malaysia, yakni yang beragama Islam Melayu ni adalah, seandainya seseorang itu adalah Perdana Menteri yang bukan Islam, bukan Melayu, maka keistimewaan dan kedudukan Islam di bawah perlembagaan, kedudukan dan keistimewaan orang Melayu di bawah perlembagaan, kedudukan dan keistimewaan Majlis Raja-Raja serta bahasa Melayu
mungkin terjejas. Itu yang rakyat risaukan. Adakah itu boleh berlaku? So, seandainya baginda tuanku tidak ingin rakyat kegusaran, dan beliau pun mungkin, baginda tuanku berfikiran ada kemungkinan ianya boleh terjejas, maka baginda tuanku boleh lantik calon lain menjadi Perdana Menteri. Tetapi saudara lagi, saya ingin nyatakan di sini, dari segi perlembagaan, kegusaran yang kita sering kali dengar daripada para pemimpin politik, kononnya kalau bukan Melayu menjadi Perdana Menteri, bukan Islam menjadi Perdana Menteri, maka hak keistimewaan orang Melayu akan digugurkan, bahawa kedudukan Islam sebagai agama persekutuan akan dibatalkan, dan perkara-perkara lain adalah sebenarnya suatu kekhawatiran yang tidak mempunyai asas. Kerana apa? Sebab perlembagaan juga memelihara empat perkara ini: Islam, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu dan raja-raja, melalui perkara 159 Fasal 5 yang mengatakan perkara ini tidak boleh dipindah semata-mata melalui 2/3 majoriti di Dewan Rakyat dan Negara, seperti pindaan perlembagaan lain, undi 21, undi 18, akta undang-undang lompat parti, semua itu 2/3. Tapi kedudukan agama Islam, kedudukan bahasa Melayu, keistimewaan orang Melayu dan kedudukan raja-raja tidak boleh dipindah melalui proses itu sahaja. Melalui Fasal 5, dia mestilah juga selepas kelulusan 2/3 mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Kalau Majlis Raja-Raja tak bersetuju, walaupun Parlimen sudah bersetuju 2/3, dia tidak menjadi pindaan yang sah. So, Majlis Raja-Raja yang mewakili orang Melayu boleh menentukan perkara itu tidak dipindah. Di manakah kegusarannya? Walaupun kerajaan yang meminda itu diterajui oleh Perdana Menteri, bukan Islam, bukan Melayu, dan pindaan dibuat di Dewan Rakyat dan Dewan Negara dengan 2/3, ia tidak menjadi pindaan selagi tidak dipersetujui Majlis Raja-Raja. Itu tertulis di dalam perlembagaan. Jadi bagi saya, secara keseluruhannya, Lim Kit Siang betul bahawa tidak ada halangan untuk seorang bukan Islam, bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Tetapi proses lantikan terletak secara mutlak di tangan ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong. So baginda tuanku yang akan menentukan. Yang ketiganya, walau apa sekalipun rakyat Malaysia yang majoriti mahupun yang minoriti tidak perlu khawatir tentang asas-asas utama yang dipelihara dalam perlembagaan akan terjejas, kerana proses pindaannya jauh berbeza, juga terletak di tangan baginda-baginda tuanku, sultan-sultan dan raja-raja. Tetapi untuk menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia, semestinya lah kita perlukan seorang yang fasih bahasa Melayu untuk memaparkan keyakinan dan kehormatan beliau kepada bahasa kebangsaan. Semestinya lah rakyat perlukan, walaupun dia bukan Islam, kepahaman dia tentang intipati agama Islam, supaya tidak lari daripada bercanggah dengan kekeliruan Islam. Yang ketiga, dia perlulah juga tahu bahawa keistimewaan orang Melayu, terutamanya yang terpinggir, yang miskin, masih perlu dipelihara dan perlu mencari jalan untuk menentukan perkara itu dilaksanakan, tidak boleh digugurkan, sehingga satu tempoh di mana kita ada equilibrium yang betul, yang tidak disalahgunakan oleh orang-orang di kedudukan-kedudukan tertentu untuk mengambil keistimewaan orang-orang Melayu yang terpinggir. Dan beliau juga wajib menghormati institusi raja. Kalau tidak, kita tidak boleh ada Perdana Menteri yang bercakap bahasa Melayu pasar, tidak munasabah. Kita tidak boleh ada Perdana Menteri Malaysia yang tidak tahu bezanya apa itu halal dan haram. Ramai daripada saudara-saudara kita yang saya pernah jumpa cuma anggap halal tu adalah bukan babi,
Bukan bermaksud ayam kena disembelih, daging kena disembelih, atau arak jangan nak berada di atas meja makan dan sebagainya. Inilah maksud saya, perkara-perkara utama perlu difahami, sebab itu adalah agama persekutuan. Dan kalau perkara itu sampai ke tahap itu, maka itu tidak ada masalah. Seperti mana banyak negara lain yang ada sekarang, Amerika Syarikat pernah ada Barack Obama, Filipina pernah ada Corazon Aquino, Thailand pernah ada Thaksin, dan even baru-baru ini di England, Rishi Sunak adalah keturunan India. Tetapi kalau kita teliti, kita halusi keempat-empat mereka dan ramai lagi yang pernah menjadi ketua kerajaan masing-masing negara itu, kita tidak boleh nafikan bahawa identiti mereka bukan kepada bangsa ataupun bahasa asal mereka ataupun agama mereka, adalah kepada identiti negara tersebut. Barack Obama lebih Amerika daripada ramai Amerika. Corazon Aquino bercakap Tagalog, nama adat Filipina yang lebih lengkap daripada ramai Filipina. Begitu juga dengan Thaksin dan Rishi Sunak bercakap Inggeris mungkin lebih hebat daripada Shakespeare. Jadi di sinilah dia. Kalau kita nak rakyat kita tanpa mengira bangsa ataupun agama boleh menjadi Perdana Menteri, maka menjadi tanggungjawab kita, yakni mereka yang bukan Melayu dan bukan Islam, untuk tunjuk patriotisme, nasionalisme kepada negara Malaysia, supaya tak perlu anda buktikan keperluan anda menjadi Perdana Menteri, rakyat Malaysia terima anda dengan hati yang terbuka pada dan ketika itu, kalau belum kiamat, insya-Allah. Terima kasih Tuan Hanif. Ya. Jadi kita nak sebelum saya sampaikan seperkara dua lagi kepada Tuan Hanif, Yes. kita nak lihat sama ada soalan. Can we check using your open mic page? Okay, kita nak tengok apakah pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ada, boleh komen ya, sebab saya nak juga apa orang kata, komen daripada anda. Mungkin anda ada soalan ya, kita nak tahulah apa pendapat anda. Jadi bolehlah bertanya kalau ada soalan. Ya Tuan Hanif, sementara menunggu ya, ada soalan daripada mana-mana audiens kita, saya nak bertanya. Ya. Jap saya baca ya. Oh, we need to talk a bit louder. Baik. Okey. Maaf. Ya, kita terpaksa buat berdasarkan kemampuan. Sebenarnya saya rasa audio dia okey, cuma ada orang dia berada di luar ya, di luar kedai, dia nak dengar dan sebagainya. Baik, saya rasa saya nak bertanya tadi, kesesuaian seorang bukan Muslim atau bukan Melayu menjadi Perdana Menteri sudah terjawab lah. Sebab kita Tuan Hanif telah memberitahu bahawa kefasihan berbahasa Melayu dan sebagainya adalah penting. Itu saya setuju. Tetapi bila masuk babak agama Islam, saya rasa sekadar tahu agama tidak mencukupi. I give my reason why first, then you comment. Kerana kalau kita tidak menjiwai agama Islam tu, memang sukar bagi seseorang pemimpin yang bergelar Perdana Menteri, terutamanya mewakili Malaysia dalam arena antarabangsa seperti di OIC, sebagai seorang pemimpin yang mewakili negara di mana Islam adalah agama persekutuan. So di situ Malaysia mungkin akan menghadapi krisis identiti di arena antarabangsa. Itu pemikiran saya. Okey, jadi yang itu saya hendak komen daripada Tuan Hanif. Ya. Dan yang kedua, yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam. Memang betul aspek-aspek berhubung dengan pindaan perlembagaan apabila melibatkan agama, sebenarnya saya baru tahu. Okey, saya pun terkejut tadi. Perlu persetujuan Majlis Raja-Raja. Okey, itu saya terima.
Tetapi dalam melaksanakan fungsi sebagai ketua agama Islam ataupun ketua negara, yang di-Pertuan Agong melantik seorang Perdana Menteri, dan dengan bantuan Perdana Menteri, dengan pencalonan individu-individu, akhirnya melantik menteri-menteri ataupun satu kerajaan yang secara langsung atau tidak langsung mewakili Seri Paduka Baginda Tuanku untuk mentadbir negara. Jadi oleh kerana aspek membantu Seri Paduka Baginda Tuanku untuk mentadbir negara di mana Islam adalah agama persekutuan, sebagai ketua agama Islam semestinya Tuanku memerlukan seorang ketua kerajaan yang turut beragama Islam supaya dapat memenuhi fungsi yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam. Jadi itu pendapat saya. Dari sudut itu, bagi saya wajib seorang Perdana Menteri sekurang-kurangnya beragama Islam. Dari dua sudut perspektif ini, apakah komen Tuan Hanif? Tapi kena cakap kuat sikit. Baik, minta maaf sebab nak biasakan diri cakap dengan lantang. Baik, sebenarnya saya tidak ada pertikaian dengan apa yang saudara Regi ungkapkan tadi. Tetapi Islam ni adalah agama yang adil. Islam sendiri mengatakan kita wajib berlaku adil kepada setiap insan ciptaan Allah. Kalau misal kata ada seorang pemimpin yang bukan Islam, yang secara ikhlas dan jujur, seperti orang telah ketahui untuk tempoh-tempoh tertentu sebelum menjadi Perdana Menteri, sememangnya menghormati kedudukan Islam dan memahami intipati utama Islam, sehingga tidak ada kekhawatiran bahawa ketidakanutan beliau agama tersebut akan menjejaskan peranannya, maka Islam yang menggalakkan beliau masih dipilih sebagai Perdana Menteri. Dari sudut agama itu sendiri, bukan dari sudut fikiran duniawi orang Muslim, dari sudut hukum hakam Islam sendiri. Jangan kita lupa, semasa Rasulullah memerintah Madinah, beliau dijemput untuk memerintah sebagai orang luar walaupun beragama Islam, di mana pada masa itu ada orang Kristian dan juga ada orang Yahudi. Dan pada masa perlu berhijrah, ada tempat yang pergi yang dikuasai oleh orang Kristian, dan Rasulullah mengatakan pergi di sana sebab pemimpinnya adalah adil. So bagi saya, Islam is the way of life. Kita perlu turuti setiap cabang Islam. Kita tidak boleh menyalahgunakan Islam untuk kepentingan orang Islam semata-mata. Kita kena terapkan nilai Islam dalam kehidupan seharian. So balik kepada soalan, kalau ada, saya tidak kata semua orang boleh, kalau ada seorang pemimpin yang bukan Islam, bukan Melayu, tetapi sejujur dan seikhlasnya menghormati isu-isu agama dan mestilah fasih bahasa Melayu, Islam sendiri tidak menghalang beliau dilantik. Balik kepada isu kedua, tentang nasihat dan sebagainya. Nasihat tentang agama Islam diberi kepada ketua negara, iaitu Agong, dan ketua negeri, iaitu Sultan, oleh mufti masing-masing, oleh pakar agama. Perdana Menteri tidak memainkan peranan. Walau apa sekalipun, saya yakin kalau orang itu adalah seorang yang jujur dan ikhlas di mata rakyat sehingga boleh dipilih sebagai Perdana Menteri, semestinya dia akan mengambil langkah di belakang. Semestinya Menteri nombor 2 atau timbalan Perdana Menteri akan ditanggungjawabkan untuk mengiringi baginda tuanku dalam majlis raja-raja berkaitan dengan isu agama dan majlis-majlis rasmi agama. So ada macam-macam cara yang boleh dilakukan. Yang penting bagi saya, persoalannya boleh atau tidak boleh, bukan soal wajar atau tidak wajar. Dan akhir sekali, itulah baginda tuanku Agong yang melantik. So baginda tuanku Agong yang akan menentukan sama ada orang tertentu dia hendakkan seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang bangsa Melayu untuk menjadi Perdana Menteri,
ataupun pada masa itu baginda tuanku kata atau percaya boleh, sudah tiba masanya, walaupun dia bukan Islam, dia boleh terima keikhlasan orang tersebut. Itu keputusan baginda tuanku, bukan keputusan mana-mana rakyat, bukan keputusan mana-mana parti, walaupun parti itu menang pilihan raya ataupun kalah pilihan raya. Itu yang rakyat kena faham. Kita cuma memilih wakil rakyat. Kemudiannya wakil rakyat yang pada khemah baginda tuanku menentukan siapakah Perdana Menteri yang dilantik. Itu perbezaan. Kita belum ada lagi sistem di dalam perlembagaan di mana kita keluar mengundi untuk memilih Perdana Menteri. Tidak ada. Baik, saya terima penjelasan tersebut ya. Jadi terima kasih Tuan Hanif. Sukar nak terima, tapi memang betul lah kita tak boleh nak menidakkan Islam dan juga memang benda tu dah termaktub dalam perlembagaan. Okey, baik, saya terima. Ada satu soalan, nama dia Nizamuddin Muhammad. Baik. Okey. Nizamuddin berkata, saya ada soalan. Seandainya memang ada non-Malay dah jadi PM dan dia melanggar perlembagaan iaitu tidak menjaga hak orang Melayu, siapa yang akan mengambil tindakan terhadap beliau? Sedangkan dia yang mempunyai kuasa dalam kerajaan. Maaf sekiranya soalan saya tidak berapa relevan, sebab mungkin soalan ini boleh timbul dalam kalangan orang Melayu. Terima kasih Nizamuddin. Pada hemat saya, soalan ini memang cukup relevan dengan perbincangan hari ini. Apa kata Tuan Hanif? Ya, in fact, saudara Nizamuddin, tidak ada ketidakrelevanan soalan tersebut. Ini satu soalan yang bagus. Sebenarnya, saudara sendiri telah menjawab soalan itu. Sebab di bahagian kedua soalan saudara mengatakan perkara ini juga boleh berbangkit di kalangan pemimpin Melayu. Dan selama ini, 64 tahun yang kita ada, sebenarnya lebih pada 60 tahun. Nak merdeka tahun ini 67 tahun. Selama ini semua Perdana Menteri kita adalah Melayu Islam. Dan kita telah ada masalah-masalah di mana mereka melanggar bukan sahaja undang-undang jenayah, melanggar intipati perlembagaan. Seperti apa yang kita lihat sudah berlaku dengan Najib Razak. Kita lihat sekarang ni kononnya ada pertuduhan terhadap Muhyiddin Yassin. Bersalah atau tidak, mahkamah akan tentukan. Bukan untuk kita tentukan. Tapi isu pelanggaran perlembagaan dan perundangan bukan sahaja kepada orang bukan Melayu, kepada orang Melayu. Jadi di sini agama atau bangsa seseorang tidak menentukan sama ada dia akan mengikut apa yang agama disuruh buat. Dan disitulah kalau kita nak katakan seorang yang bukan Melayu, bukan Islam, kalau dia jadi Perdana Menteri, kalau dia melanggar macam mana? Sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, pada masa Najib Razak tahun 2015, kita telah mulakan 2016, kita telah mulakan deklarasi rakyat. Mungkin ramai daripada kita sudah lupa, tapi yang mana yang ingat mungkin akan tahu. Deklarasi rakyat tujuan akhirnya adalah untuk menjemput ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong melalui pahaman dan sokongan Majlis Raja-Raja untuk mengadakan suatu Suruhanjaya tunjuk sebab diraja terhadap Perdana Menteri Najib Razak pada ketika itu atas dakwaan-dakwaan salah laku yang dia buat untuk digugurkan sebagai Perdana Menteri. Sebab dalam pandangan satu golongan di kalangan peguam kami, kuasa melantik Perdana Menteri di tangan Agong juga merupakan kuasa untuk menggugurkan atau memecat Perdana Menteri. Ada antara peguam yang mungkin tidak setuju dengan pendapat itu, tapi kami telah usahakan deklarasi rakyat atas konsep itu. Walhal pada tahun 2016, pada masa itu malangnya Majlis Raja-Raja yang bersidang pada bulan Oktober, setakat pengetahuan saya, 3 daripada 9 telah pun fahami kandungan deklarasi rakyat.
kami memerlukan majoriti 5 daripada 9. Seandainya pada masa itu kita telah memperolehi sokongan dan fahaman baginda-baginda tuanku majoriti, mungkin kita tidak perlu menunggu PRU 14. Begitu juga sekiranya ada mana-mana Perdana Menteri masa akan datang yang membuat kesalahan-kesalahan yang berturutan dan berturutan, melanggar, mencabuli perlembagaan, melakukan jenayah-jenayah, melakukan kezaliman, maka perkara yang sama rakyat Malaysia boleh dibimbing untuk buat deklarasi rakyat yang baru untuk dibawa kepada ketua negara pada masa itu ke bawah Duli Yang di-Pertuan Agong, supaya dia, baginda tuanku, melalui sokongan Majlis Raja-Raja boleh menggugurkan Perdana Menteri itu walaupun dia Melayu ataupun tidak Melayu. Baik. Terima kasih Tuan Hanif. Sama. Dua lagi soalan sebelum kita akhiri sesi. Soalan yang menarik ya. Dua soalan ni memang cukup bagus. Ya. Soalan pertama ialah daripada Al-Ayubi, ayahku. Okay. Assalamualaikum Al-Ayubi. Al-Ayubi berkata, 4 asas, dia berkata seperti mana yang Tuan Hanif berkata, 4 asas pembentukan perlembagaan tidak boleh dipinda melalui 2/3 Dewan Rakyat tapi memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Soalnya, bolehkah peruntukan yang memberi kuasa kepada Majlis Raja-Raja itu dipinda dengan persetujuan 2/3 Parlimen? Tidak boleh. Sebab peruntukan yang memerlukan persetujuan Raja-Raja tidak boleh dipinda kerana ianya melibatkan 4 perkara itu. Apa-apa perkara pindaan berkaitan dengan mana-mana satu atau gabungan lebih daripada satu atau kesemua 4 perkara itu, dan terdapat perkara-perkara lain tapi bukan yang menggusarkan rakyat selain daripada agama Islam, bahasa Melayu, keistimewaan Melayu dan kedudukan Raja-Raja, tidak boleh dipinda untuk membuang keperluan Majlis Raja-Raja memberi persetujuan, melainkan pindahan itu dibuat dan Majlis Raja-Raja bersetuju untuk membuang keperluan persetujuan mereka. Di situ jangan pula dipersoalkan kerajaan. Kalau itu berlaku, mungkin Majlis Raja-Raja yang perlu dipersoalkan. Baik. Al-Ayubi, kalau saya memang semua soalan relevan lah. Tak ada soal, bagi saya tak ada soalan yang bagus, yang lebih bagus dan apa. Cuma saya boleh kata syabas Al-Ayubi dengan soalan ni lah. Saya pun tak terfikir nak tanya benda ni. Okey. Akhir sekali kita pula layan Ahmad Kamarul. Jadi Ahmad Kamarul, Assalamualaikum Ahmad. Dia berkata, perlembagaan berkaitan keistimewaan Melayu dan agama Islam memang tak boleh dipinda. Isunya boleh dilemahkan dengan ditiadakan peruntukan oleh pemerintah sehingga sampai satu tahap lemah dengan dan boleh diugut. Sama macam Singapura, dia buat perbandingan dengan Singapura. Ini menarik lah, so saya saja nak tahulah. Hak istimewa ada dinyatakan tetapi tiada makna tanpa peruntukan kewangan. Sudahnya hanya tinggal dalam perlembagaan sahaja. Apa komen Tuan Hanif dengan komen dia ni? Bagi saya, di hujungnya segala peruntukan dan kandungan perlembagaan, jika tidak dituruti oleh mana-mana kerajaan, menjadi tanggungjawab rakyat untuk membangkitkan. Maksudnya, sekiranya dalam pandangan rakyat pada satu ketika ada mana-mana kerajaan yang melemahkan kedudukan bahasa Melayu, melemahkan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan dan kedudukan dan keistimewaan Melayu pribumi serta Majlis Raja-Raja, maka rakyat kena berbangkit. Rakyat kena tampilkan perkara ini seperti mana yang kami telah lakukan pada 2016 kepada Majlis Raja-Raja. Dan Majlis Raja-Raja kena prihatin kepada perkara-perkara ini. Jadi segala institut yang ada yang memelihara perkara ini wajib berfungsi jika perkara itu berlaku. Jangan kita biarkan berpeluk tubuh. Jangan kita harap adanya perbantuan turun daripada langit. Jangan kita jadi umat Nabi Musa yang tak buat apa, harap segalanya jatuh daripada langit. Kita kena usaha. Kalau kita nampak sudah pincang mana-mana kerajaan daripada perkara 4 tunggak utama, maka kita kena bangkitkan melalui perbincangan, melalui
rungutan secara aman melalui wakil-wakil rakyat kita di parlimen, dan jika perlu sampai ke tahap membawa tindakan di mahkamah, dan jika perkara itu mengambil masa lebih rumit, lebih teruk, maka dengan mengambil posisi supaya kerajaan seperti itu digugurkan oleh ketua negara, iaitu Baginda Tuanku dengan sokongan Majlis Raja-Raja, tanpa perlu menunggu pilihan raya. Nah, apa yang saya cadangkan di sini ni bukannya suatu perkara baru. Apa yang saya cadangkan adalah membaca apa yang tersurat dan tersirat dalam perlembagaan. Perlembagaan ini bukan saja benda yang tertulis. Semangatnya, adatnya, adabnya adalah perkara-perkara yang menghuraikan, yang membentuk, menghidupkan, menjadikan perlembagaan itu suatu organik yang membesar. Jadi kalau nak disalah tafsir apa yang saya cadangkan ni sebagai satu idea revolutionary, saya tidak setuju. Ini adalah satu idea di bawah perlembagaan dan pernah diambil kira pada tahun 2016, pernah cuba dilaksanakan, tetapi tidak menarik perhatian institut berkenaan, iaitu Majlis Raja-Raja pada ketika itu. Itu saja yang saya boleh komen lah. Baik, terima kasih. Baik, Tuan Hanif, kita sudah sampai ke penghujung siaran. Kata-kata akhir dari Tuan Hanif. Kata-kata akhir bagi saya untuk isu ni adalah sebenarnya, sejujurnya, sepatutnya tidak ada kerisauan di minda mana-mana rakyat Malaysia. Siapa sahaja Perdana Menteri, selagi dia seorang yang jujur dan ikhlas dan mempunyai sifat patriotik negara dari sudut bahasa, hormat kepada agama Islam, hormat kepada kedudukan keistimewaan Melayu dan juga kedudukan raja-raja, maka kita tidak perlu gusar bahawa kita kononnya tidak boleh ada Perdana Menteri bukan Melayu, bukan Islam. Tetapi dikala ini persoalannya sebagai rumusan, adakah kita mempunyai mana-mana pemimpin bukan Islam, bukan Melayu yang mempunyai ciri-ciri yang kita sentuh tadi? Tidak ada. Bagi saya mungkin ada. Ada, tetapi sebenarnya jumlah yang terlampau kecil. Dan individu-individu ini besar kemungkinan tidak mempunyai kedudukan pun di dalam platform mereka sendiri. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Ya. Kalau mereka ini adalah jumlah yang besar, maka ceritanya lain. Itu sebab saya katakan mungkin dalam satu siri yang lain saya telah mengatakan mungkin pada tahun 2050 sekiranya kita belum ada kiamat lagi. So, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Dalam bahasa Inggeris we say it's always a pleasure to hear from you. Thank you. Kita sungguh bertuah kerana apabila kita menilai sesuatu dari sudut atau cabang perundangan, kita perlu letak emosi ke tepi. Dan saya sebenarnya saya sendiri Tuan Hanif, saya sukar terima, tetapi itu tolak tepi. Jadi kita terima dari memang itulah cara perlembagaan. Itulah dia kejujuran. Apabila kita mengaku apakah isu berkaitan diri kita, itulah kejujuran. Itu maksud kejujuran. Tapi kita kena terima akur dengan bantuan soalan yang baik daripada audience, kita juga dapat tahu the system is foolproof. I mean, seperti yang ditanya, boleh tak majlis raja dan sebagainya, semua. Jadi kita tahu benda tu tidak boleh atau tidak harus menimbulkan kegusaran. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Terima kasih kembali. So sehingga kita berjumpa di lain masa, jangan lupa share ramai-ramai. Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum Tuan Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia.